sangat-sangat rugi saya rasa, terutamanya bagi ibu bapa yang memang rajin nak bagi aktiviti pada anak, tapi ibu bapa ni tidak dapat bagi aktiviti yang sangat efisien dan sangat efektif untuk perkembangan anak-anak. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bersama saya Otia Syaruzali. So hari ini saya nak bincangkan satu topik yang saya kira sangat penting, iaitu aktiviti bersama-sama anak dengan pengetahuan sensori, motor, kognitif dan sosial. Saya selalu cerita tentang aktiviti yang berkaitan dengan sensori, motor, kognitif, sosial. Kenapa saya selalu cerita tentang sensori, motor, kognitif dan sosial? Nombor satu, sebab saya OT. Itu memang antara bidang core yang kami gunakan, yang untuk OT biasa guna dengan kanak-kanak istimewa. Tapi apabila kanak-kanak membesar, mereka membesar daripada pelbagai sudut. Secara holistiknya kanak-kanak nak membesar, mereka membesar daripada pelbagai sudut. Dan apabila kita melakukan aktiviti dengan anak-anak, kadang-kadang kita tak tahu aktiviti apa yang kita nak lakukan dengan anak-anak. Dan ramai ibu bapa yang tanya saya, oh okey tak kalau saya beli permainan ni? Oh okey tak kalau saya bagi aktiviti ni? Oh anak saya lambat sikit cakap, boleh tak kalau saya bagi permainan ni? Anak saya lambat tulis, boleh tak kalau saya bagi permainan ni? Baik. Saya selalu terangkan kepada ibu bapa pentingnya untuk ada ilmu dan pengetahuan yang berkaitan dengan perkembangan kanak-kanak. Apa yang saya nak tekankan di sini adalah meluangkan masa yang berkualiti dengan anak-anak perlu dengan mempunyai ilmu perkembangan kanak-kanak yang holistik. Okey? Dan sebagai seorang OT, apa yang saya mahu anda faham dan apa yang saya selalu kongsikan adalah anda memahami asas kepada perkembangan kemahiran kanak-kanak. Okey, kemahiran kanak-kanak ni termasuklah kemahiran kanak-kanak untuk bersosial, kemahiran kanak-kanak untuk berkomunikasi, kemahiran kanak-kanak untuk menguasai kemahiran pengurusan diri, kemahiran kanak-kanak untuk menguasai kemahiran pra-akademik. Okey, pra-akademik ni biasanya kita dah start daripada usia awal 2 tahun ke 3 tahun tu, kita dah boleh tengok dah kemahiran pra-akademik mereka. Adakah tubuh badan mereka bersedia untuk belajar pada usia 5 tahun nanti? Adakah minda mereka bersedia untuk belajar pada usia 5-6 tahun nanti? Okey, sebab tu perkembangan kanak-kanak kita perlu tengok daripada awal lagi. Bila kita tahu bagaimana kanak-kanak berkembang daripada bayi, okey, so kita tahu apa yang kita nak stimulasikan pada anak kita. Kita ada sensori. Sensori adalah bagaimana kanak-kanak menerima input daripada persekitaran menggunakan deria tubuh mereka. Kalau daripada sudut sensori yang kita biasa belajar di sekolah ada 5 kan? Kita ada mata, penglihatan, pendengaran, hidu, rasa lidah dan kita ada sentuhan. Kami akan selalu cerita, OT akan cerita ada lagi tambahan 2, iaitu vestibular, iaitu balance, macam mana tubuh badan kita relate dengan environment, dengan persekitaran, dan sama ada kita perlu berdiri tegak ataupun kita perlu kena bengkokkan sikit badan kita ataupun kita kena sengitkan sikit badan kita. Itu adalah keseimbangan. Yang kedua adalah proprioception. Proprioception ni sensori pada sendi. Macam mana relationship antara tengah badan kita dengan sendi-sendi tangan dan kaki. Jadi bila kita ada good sensory processing, bila kita mampu untuk proses sensori kita dengan baik, anak-anak terutamanya, mereka tahu macam mana nak adjust. Oh, kalau saya jalan meniti dekat atas balance beam, saya kena adjust apa. Itu semua bermain. Semua tu kanak-kanak perlukan kefahaman kognitif yang sangat tinggi tau. Anak-anak perlu adjust diri dia dengan persekitaran dan environment. Mereka kena berfikir. So sebab tu memberikan aktiviti dengan anak-anak perlu ada kemahiran dan pengetahuan yang banyak pada ibu dan bapa. Kalau tak, kita akan bagi aktiviti sekadar memberi aktiviti tanpa melihat impak dan implikasi aktiviti itu kepada perkembangan anak-anak kita. Sangat-sangat rugi saya rasa, terutamanya bagi ibu bapa yang memang rajin nak bagi aktiviti pada anak, tapi ibu bapa ni tidak dapat bagi aktiviti yang sangat efisien dan sangat efektif untuk perkembangan anak-anak. Okey? So
Sebab tu sangat penting untuk tahu ilmu perkembangan kanak-kanak secara sensorinya, secara motornya, secara kognitifnya dan secara sosialnya. Macam mana duduk dekat atas gym ball. Hari ni nanti saya share sikit pasal gym ball. Macam mana duduk dekat atas gym ball. Bila kita tolak gym ball tu ke belakang, ke depan, bila kita ajak anak bounce. Dia ada satu prinsip yang saya guna untuk aktiviti gym ball. Kita panggil sit, bounce, push and pull. Ada 4. Sit, bounce, push and pull dekat atas gym ball. Dan macam mana semasa kita buat aktiviti sit, bounce, push and pull ni akan membantu anak kita develop kemahiran motor dia, kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran kawalan motor kasar yang asas dan sangat penting supaya mereka kemudian boleh mengawal motor halus pula. Okay? Dan macam mana sit, bounce, push and pull ni boleh bantu anak kita untuk bersedia secara tubuh badannya, bersedia mengawal posturnya supaya mereka boleh duduk lebih lama dalam kelas bila dah masuk usia persekolahan. Okey? So, setiap satu aktiviti yang kita bagi dekat anak tu impak dia besar kalau kita pandai nak gunakan aktiviti tu dengan efisien dan dengan efektif. Okey? Dan selain tu juga, saya bagi contoh gym ball. Sit, bounce, push and pull. Sambil anak duduk dekat atas gym ball tu kita stimulate. Dan memang biasanya anak-anak yang kurang eye contact, kurang kontak mata, biasanya kami akan nampak mereka berikan eye contact semasa berada di atas gym ball. Okay? Semasa kita buat aktiviti sit, bounce, push and pull dengan anak dekat atas gym ball, masa tu anak boleh bagi eye contact yang baik. Okay? So banyak sebenarnya perkara yang kita stimulasikan dalam main gym ball saja. Itu baru sit, bounce, push and pull. Itu kita belum lagi buat aktiviti gym ball dengan bagi proprioception, dengan bagi tekanan pada anak, bagi weight bearing pada anak. Belum lagi gym ball tu jadi bola baling macam dengan anak. Ada banyak sangat teknik dan kaedah dengan satu alat permainan. Sebab tu kalau parents tanya saya, apa alat permainan yang saya boleh beli dekat rumah? Saya kata, selama ni saya akan suggest beli gym ball. Bila ibu apa dah beli, Puan Aisyah, gym ball tu kita duduk je ke? Apa lagi kita nak buat dengan gym ball? Okay? So kita tak tahu macam mana nak kreatifkan penggunaan satu alat permainan. Dan biasanya kalau kita tahu pengetahuan asas kita kepada perkembangan kanak-kanak, kita tahu milestone. Contohnya, gym ball ni sesuai untuk berapa tahun? Kalau tanya saya, gym ball sesuai daripada baby lagi sampailah dah tua. Okay? Macam mana nak guna untuk baby? Macam mana nak guna untuk orang tua? Target kita, matlamat kita akan berbeza mengikut milestone perkembangan kanak-kanak tersebut. Okay? Kita suka beli permainan yang banyak kan? Sometimes ada banyak sangat permainan yang akhirnya jadi gajah putih. Permainan tu duduk kat tepi, kita beli mahal-mahal, permainan tu duduk kat tepi sebab anak kita tak nak main. Anak kita tak nak main, macam mana cara kita nak bagi anak kita main permainan yang kita beli? Kita dahulu kena tahu macam mana nak guna permainan tu secara versatile. Satu permainan yang kita beli, kita kena decide. Saya kalau pergi DIY, saya akan lama dekat DIY. Itu sebab saya fikir, permainan apa yang paling sesuai untuk anak-anak saya yang ada pelbagai peringkat umur. Anak saya ada 6 tahun, 4 tahun, 2 tahun dan 10 bulan. So saya ada peringkat umur daripada 0 sampai 6 tahun tu saya ada semua. So semua peringkat umur. Dan kebiasaannya bila kami nak main bersama-sama, kami gunakan satu alat permainan yang sama untuk semua pada waktu yang sama. Tapi setiap daripada mereka kami berikan stimulasi yang berbeza. Itu saya dan suami kami buat sama-sama lah. Okay? So, apa yang saya nak ulang kembali kat sini adalah pentingnya untuk kita sebagai ibu bapa untuk tahu banyaknya ilmu-ilmu keibubapaan. Macam saya adalah seorang OT. Jadi ilmu sensori, motor, kognitif dan sosial ni adalah saya boleh kata on my fingertips lah. Sebab saya dah bekerja hampir 9 tahun kan dalam bidang OT ni. Dan memang saya bersama dengan kanak-kanak sahaja. Saya dedicatkan profession saya dengan kanak-kanak. Jadi ilmu sensori, motor, kognitif, sosial ni dia dah jadi on my fingertips. Alhamdulillah saya memang tahu konsep dia. Dan insyaAllah saya nak ajar kepada tuan-tuan dan puan-puan juga. Menjadi ibu bapa, tanggungjawab kita besar kan. So kita perlu mengkayakan diri kita dengan pelbagai ilmu. Saya pun ada follow ramai pesona-pesona keibubapaan yang lain. Macam Ibu Rose pun saya ada follow. So saya baca yang lain-lain punya sharing. Sebab semua tu memberikan input kepada kita sebagai ibu bapa. Because after all,
this is not fardu kifayah. Apa yang saya kerja fardu kifayah bersama untuk anak-anak istimewa. Tapi untuk kita dengan anak-anak kita, itulah kewajipan kita. Kita dah tak boleh nak cakap yes or no. So tanggungjawab kita untuk mencari ilmu yang sesuai dengan anak-anak kita. Whenever kita rasa confused atau whenever kita rasa kita tak tahu nak bagi aktiviti apa dah pada anak kita, tanggungjawab kita untuk cari, untuk belajar sebab pembelajaran ni sepanjang hayat kan. Okey, dan share video ni dengan kawan-kawan yang lain untuk update yang lain-lain juga. Okey, so terima kasih pagi ni. Okey, jadi terima kasih saya ucapkan atas tontonan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.